Kualiti Mas Ayu, barangan indah, khidmat mesra, bikin hati riang riang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kualiti kepada semua. Selamat datang ke YouTube official resmi Pancar Emas A to Z. Masih kita bersantai dan mari kita tengok slide-slide. Baik, untuk seterusnya kita akan lihat pada episod 5 ni, cakap pasal QMS ataupun Quality Management System. Kalau bahasa kitanya adalah kita panggil sistem pengurusan kualiti, ya. Jadi QMS ni amat perlu untuk mana-mana syarikat maupun agensi maupun korporasi, ya, untuk memulakan program pengurusan kualiti. Jadi inilah satu cara untuk nak kita sebutkan sebagai masuk ke dalam arena QMS. Jadi seterusnya adalah kita lihat pada apakah sistem pengurusan kualiti ataupun SPK, bukan taman SPK, ya. Ini adalah sistem pengurusan kualiti. Baik, seterusnya kita lihat pada definisi dia. Definisi dia tidak lain tidak bukan adalah kaedah mengatur serta kita sebut sebagai merencanakanlah, ya, kita punya tugasan dan mengemaskinikan langkah-langkah proses. Ingatlah kita sebut tentang tiap dalam sama ada industri, pergelangan, barangan dan juga lain-lain, mesti ada operasi-operasi di mana setiap operasi mempunyai proses-proses yang terlibat, ya, untuk nak mengeluarkan satu-satu dia punya produk, ya. Jadi dalam pembikinan barangan dan perkhidmatan, ini termasuklah menyediakan. Kita akan lihat apa yang kita perlu nak sediakan, ya. Adalah okey. Yang pertamanya kita perlukan manual. Manual ni biasalah satu seperti buku ataupun seperti catatannya, di mana tersenarainya sistem kualiti yang kita nak guna pakai di syarikat kita setelah dipersetujui oleh kita punya pengurusan atasan dan pihak mungkin pengerusi, ya. Jadi mereka telah memilih sesuatu sistem kualiti pengurusan tu untuk diguna pakai di syarikat itu. Di sini termasuklah, ya, akan disebutkan visi. Memang kena ada visi kerana visi ini diberikan secara tak langsungnya adalah arah tuju. Apakah 5 tahun, 10 tahun, kan? Kemanakah arah tuju syarikat itu, organisasi itu, ya, untuk mencapainya. Dan misi adalah biasalah mission, kan? Bukan mission impossible, tapi dia misi dari sudut apakah tercatatnya dalam kita punya manual ni, misi-misi yang nak diperolehi. Seperti misi utamanya adalah terbaik di dalam syarikat pembinaan, contohnya, kan. Jadi misi dia juga yang kedua mungkin dia punya barangan dia bermutu tinggi, kan, dan lain-lainnya. Pasal objektif kita ada dua, satu jangka pendek, satu jangka panjang. Jangka pendek ni supaya kita boleh buat tugasan kerja ke arah mungkin 6 bulan, setahun, ya. Biasanya jangka pendek ni kita tak ada lebih dari itu, kerana jangka panjang tu barulah kita tengok kepada apa lepas setahun, lepas 2 tahun, 3 tahun, begitulah. Jadi amat penting sekali untuk KMS ni adakan dia punya perkara yang penting ini. Termasuklah dalam manual juga kita masukkan
memanglah kita perlukan bajet juga kan untuk nak mulakan satu QMS dalam masyarakat, kerana perluan tambahan lah ya, kewangan yang ditambahkan untuk projek QMS ni, kerana ini tidak termasuk expenses ataupun kewangan yang lain-lain dalam masyarakat tu. Jadi itu akan juga dipersembahkan dalam manual. Seterusnya kita lihat pada, of course kita perlukan manual latihan, kerana manual latihan ni tujuan dia adalah untuk memberikan maklumat dan memberikan tunjuk ajar, ataupun kita panggil sebagai nak bagikan kita punya staff ya, semua peringkat lah, tak kira lah peringkat atasan, tengahan maupun bawahan, tapi setiap tingkat ada dia punya latihan ataupun manual. Kita tak bolehlah habis macam purata kan, dari bawah sampai ke atas, tidak, kerana peringkat bawah mereka hanya perlukan apakah tanggungjawab mereka, apakah keperluan mereka, apakah yang mesti mereka belajar untuk melaksanakan tugas mereka. Jadi pihak atasan, of course kita nakkan mereka ada komitmen kan. Manual mereka tu, komitmen mereka amat tinggi, amat perlu, top to bottom ataupun dari atas ke bawah. Semua sistem quality ataupun QMS ataupun SPK kita sebutkan tadi tu, perlunya komitmen yang tinggi setiap staff, setiap pekerja. Memang ada segelintir yang memang kita ada, kita panggil apa ni, black sheep kan, ataupun satu dua pekerja yang tidak selari ataupun tidak memberi sokongan. Itu memang ada, tapi kita kena terus menerus lah meyakinkan mereka kenapa kita perlukan QMS dalam satu syarikat, organisasi dan lain-lain. Seterusnya latihan ini, setelah kita ada manual latihan, tanpa diperincikan, lepas itu kita ada latihan, kita akan buat planning ya, perancangan untuk dalam kuliah. Kita akan perlu melatih mereka berapa jam, mungkin kita perlu latihan ikut peringkat. Kalau yang bawah biasanya order ataupun bilangan waktu yang diperlukan, ikutkan atas ke bawah ni, lagi ke bawah lagi banyak waktunya diperlukan, kerana mereka nak membuatkan tugas-tugas mereka yang amat penting itu. Jadi kuliah tu satu hal, mereka juga ada itu teori kan, teori, tapi sekarang praktikalnya mereka perlu ditunjuk ajar juga, ditransformasikan, ditranslasikan, translatekan apa yang disebut di dalam kuliah. Jadi apabila di dalam tempat site ataupun tempat mereka nak melaksanakan tugas mereka tu, mereka akan ditunjuk ajar juga sebelum mereka diberikan kelulusan ataupun orang kata sudah diluluskan untuk menjalankan tugas mereka di kawasan kerja masing-masing. Seterusnya, SOP maupun Standard Operating Procedure ya, memang kita semua saya rasa amat maklum lah tentang PIY, kita panggil apa ni, tata cara operasi PIY ya. Ini tidak lain tidak bukan dokumentasi operasi dan proses-proses. Ingat tak saya sebut tentang operasi akan mengandungi beberapa proses-proses di dalamnya. Betul. Dalam setiap operasi ada katalah 3-4 proses. Maknanya langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga untuk nak melaksanakan tugas itu. Belum lagi buat produk, tapi dalam proses ya, dalam proses. Kita in proses, maknanya masih dalam belum sampai ke tahap boleh katakan boleh dibuat pemeriksaan kualiti mutunya, tapi inbuilt ya. Nah, satu yang perkara yang saya ingin nak berkongsi di sini, dalam QMS ni, apa yang kita melaksanakan adalah kita sebut sebagai inbuilt quality. Maknanya telah pun dimasukkan di dalam pekerjaan ataupun tugasan quality system ni, inbuilt. Inbuilt maknanya secara tak langsung ya,
pekerja-pekerja ni ataupun staf-staf peringkat mana pun, mereka telah pun uh, dengan tak langsungnya mempelajari apakah kebaikan ataupun apakah keperluan, apakah yang diperlukan dan yang dimestikan untuk menghasilkan produk-produk yang berkualiti. Jadi cara latihan itu adalah investment, ya, itu inbuilt quality, memberikan SOP inbuilt quality, memberikan manual latihan secara praktikal, secara teori pun adalah inbuilt quality. Jadi sudah ada sistem tu memberikan kesan yang baik kepada syarikat, ya, melalui pekerja-pekerja yang akan melaksanakan tugas-tugas. Okay, lepas itu kita ada garis panduan. Garis panduan ni guidance lah, ya, tidak lain tidak bukan kita mesti ada dipanggil sebagai spesifikasi. Spesifikasi dia adalah kita panggil sebagai standard, kan, tapi di atas, di bawah tu kita ada standard deviation, ya. Maknanya kita bagi mungkin dia punya lari dari standard tu, lari daripada apa yang kita katakan dia punya ketepatan, ya, untuk mencapai quality tu, tapi kita akan ada plus ataupun minus, kan. Katalah plus 3, minus 3, itu adalah guidance kita untuk nak mendapatkan quality system atau quality dalam mutu dalam barangan dan perkhidmatan. Jadi struktur QMS dalam guidance ni memang kita juga akan menghasilkannya ataupun akan mengadakannya untuk diambil tahu, ya, untuk diberitahu kepada semua pihak pekerja. Dan perancangan implementasi. Kerana implementasi ini nampak mudah, ya. Tapi untuk nak implementasikan QMS ataupun SPK ni, perlunya satu budaya kerja baru. Memang perlu. Kita perlu budaya kerja baru. Kenapa? Cara lama tak mampu kita nak menghasilkan syarikat bermutu tinggi, ya, kerana kita kena boleh katakan minda remindset lah, ya. Mindset tu kita kena reset balik supaya mereka telah melihat visi, misi kepada syarikat ni dan melihat kepada komitmen daripada pihak atasan dan pihak semua suruhan. Maka dengan tak sengajanya, dengan sendirinya akan memberi kepada kefahaman. Kerana manusia begitulah, ya, siapa saja kalau dia tidak faham, dia tidak dapat memberi komitmen yang tinggi terhadap tugasan maupun kerjaya dia. Jadi dengan adanya kita berikan perancangan dan juga kita berikan struktur bagaimana nak menyelenggarakan ataupun nak diwujudkan sistem quality di situ, maka mereka dengan tak langsungnya lebih mudah untuk kita. Pekerja dah tahu, semua pihak sudah mengetahui, maka lebih mudah untuk kita merancangkan susunan implementasi di seluruh tempat kerja, di seluruh organisasi. Jadi amat penting sekali. Jadi kita perlu ada banner, kita perlu ada quality punya week, quality month, quality year. Jadi ini semua sambutan macam kita sambut hari raya ataupun sambut hari kita dilahirkan, kan. Kita perlu ada tarikan, kan, untuk nak berikan semangat untuk meneruskan perjuangan itu. Ya, jadi itulah saya tak langsungnya memainkan peranan. Lepas itu kita pergi audit manual. Audit manual memang semua telah dilaksanakan, semua telah dipelajari, semua telah pun diketahui, semua telah diakui dan dilaksanakan, diimplementasikan. Tapi last but not least, ya, bukan terakhir, kita perlu ada audit manual. Audit ni adalah untuk pemeriksaan, memeriksa kadar-kadar kita kata sebagai hasil kepada implementasi kita. Adakah berjaya, adakah tidak berjaya.
adakah orang berjaya ataupun jarang-jarang lebih berjaya lah, tapi kita nakkan kalau boleh audit kepada sistem QMS kita ni memberikan amat kecil ya amat kecil dia punya tidak kepatuhan kepada sistem kualiti kita. Jadi audit manual ni secara tak langsungnya kita buat secara macam kita buat penyelenggaraan servicing lah kan, servicing ya. Kita mesti ada time schedule dia. Time schedule mana waktu. Mungkin 3 bulan sekali, sebulan sekali. Ikutlah. Ikut bagaimana kita punya struktur QMS ni kita laksanakan. Kerana lepas kita audit dalaman, kita ada audit luaran. Audit luaran ni, QMS ni akan kita perlukan auditing daripada luar. Badan auditing di luar ni memang kita ada lah. Seperti di Malaysia ni SIRIM merupakan salah satu daripada dikatakan badan yang memang bertanggungjawab kepada sistem kualiti di Malaysia kan. Kalau kita rata-rata kita lihat barang-barang semua ni ada SIRIM punya bukan tanda tangan tapi sebagai dia punya badan yang bertanggungjawab kepada kualiti. Jadi ini amat kita perlukan. Begitu ya. Jadi secara cara mudah kita lihat pada QMS ni adalah keperluan untuk menukar ataupun membawa arah baru pada semua pihak ya, yang bertugas di syarikat supaya mereka memberi kerjasama yang diperlukan untuk melaksanakan program QMS ni. Yang ada pemerjaan involved memang ada added cost, tapi itu kita bagi sebagai investment dan ada ROI dia, kebenaran dia. Ya, jadi harap boleh faham ya. Betapa kita tidaklah untuk diberikan satu kuliah yang begitu mendalam kan, tapi hanya sekadar sahaja santai kita lihat apakah QMS, apakah kebaikan dia ya. Okey, seterusnya baik untuk episod 5 ini saya rasa memadai. Sekali itu dulu ya. Kita akan akhiri dengan satu macam, nak kata puisi pun boleh, nak kata pantun pun boleh. Yang berbunyi Seri Mersing lagu asli sudah terkenal seluruh dunia. Kita bukan sebarang pembeli kualiti amalan budaya kita. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah.